Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya, Nur Izzah binti Osman bersama kawan-kawan saya, Nur Afifah Nabila, Muhammad Fatur Rahman dan Ganapati ingin membentangkan projek kami yang bertajuk Penghayatan Pelajar UNICEF terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril secara beransur-ansur selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran juga ialah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber utama perkembangan Islam. Kedudukannya tidak boleh diganti dengan lain-lain sumber. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk kepada umat Islam. Sunnah pula ialah perkara-perkara yang diamalkan oleh Nabi Muhammad, termasuk perbuatan, ketetapan, peribadi dan akhlak baginda selepas dilantik menjadi Rasul. As-Sunnah melibatkan perkara-perkara berkaitan akidah, ibadah, muamalat, politik, kerohanian, psikologi, akhlak, pendidikan, kesihatan, kesukanan, hiburan, masakan dan lain-lain aspek dalam kehidupan. As-Sunnah merupakan sumber kedua perundangan Islam. As-Sunnah juga adalah sebuah panduan yang lengkap kepada umat Islam. Untuk projek kami telah melakukan soal selidik untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar UNICEF terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kami mempunyai 10 responden dan kami menanyakan mereka 5 soalan. Soalan pertama iaitu, apakah jantina anda? 70% daripada responden adalah perempuan, manakala 30% daripada responden adalah lelaki. Soalan kedua, berapakah umur anda? 1% daripada responden berumur 18 tahun hingga 25 tahun. Soalan ketiga, berapa kerap anda membaca Al-Quran? Berdasarkan soal selidik, 40% daripada responden mereka hanya membaca lebih daripada sebulan sekali. 30% daripada responden mereka membaca seminggu sekali. 20% daripada responden mereka membaca setiap hari dan 10% daripada mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Seterusnya, adakah anda memahami isi kandungan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? 70% daripada responden hanya faham sedikit sahaja. 20% daripada mereka sangat memahami. Dan 10% daripada mereka langsung tidak faham apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Soalan akhir kali iaitu, adakah anda sedar akan kepentingan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan anda? 1% mereka mengatakan ya, mereka sedar akan kepentingan Al-Quran dan As-Sunnah. Tugasan diberi kepada saya adalah untuk menjelaskan kepentingan Al-Quran dan As-Sunnah kepada pelajar UNICEF. Pendidikan Al-Quran sangat penting dalam mendidik dan mengasuh individu untuk menjamin kebahagiaan mereka pada masa hadapan. Al-Quran mampu membersihkan jiwa dan hati, merangsang perasaan dan menggalakkan manusia supaya berkelakuan baik dan berbudi pekerti mulia. Pendidikan Al-Quran juga dapat melindungi pelajar-pelajar UNICEF daripada godaan nafsu yang buas dan menjadi benteng kepada segala dorongan dan godaan yang mungkin membawa kepada kehancuran. Al-Quran dapat menjadi cahaya yang memandu ke arah akhlak yang baik. Mereka yang benar-benar bertuah dalam memperoleh pendidikan seperti ini benar-benar ingin mengabdikan diri kepada Yang Maha Agung dan Maha Pemelihara. Seterusnya, menjalinkan perasaan silaturahim dengan orang lain di atas dasar kasih sayang, kerjasama dan nasihat menasihati secara ikhlas. Tambahan pula, ajaran Al-Quran mewujudkan semangat setia kawan yang kuat di antara sesama manusia, dan semangat ini pula sangat tahan diuji kerana terjalin di dalam rasa persaudaraan yang disempati dan perpaduan hati serta jiwa yang kukuh. Terima kasih. Seterusnya, saya ingin membentangkan bagaimana pelajar UNICEF boleh meningkatkan tahap penghayatan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, mereka haruslah mempunyai azam dan semangat untuk berusaha mempelajari, membaca serta menghafal Al-Quran kerana membaca Al-Quran dapat membersihkan jiwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua, mereka haruslah mengamalkan ajaran Al-Quran
dan As-Sunnah kerana Al-Quran dan As-Sunnah merupakan panduan dan rujukan terpenting umat Islam dalam segenap aspek kehidupan. Terakhir sekali, mereka haruslah banyakkan berdoa kepada Allah agar dapat membantu mereka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah apabila membaca atau mengamalkan ajarannya. Pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Al-Quran, khususnya nilai akhlak, mampu membentuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Penghayatan yang baik sejak kecil menjadikan pelajar-pelajar berkembang atas rasa cinta kepada Allah. Seterusnya menerima akidah Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan akan menjauhi larangan-larangannya serta berakhlak dengan menjadikan seseorang itu takut untuk melakukan kemungkaran seperti mengumpat, perasaan asa dengki, menipu, rasuah dan sebagainya, kerana mereka tahu dan faham bahawa setiap perbuatan akan diberikan balasannya di akhirat. Konklusi daripada projek ini ialah umat Islam seharusnya mempunyai penghayatan yang tinggi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara itulah yang mengilhamkan Jeliti untuk melakukan projek ini. Jeliti berharap agar projek ini dapat menyedarkan orang ramai betapa pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan harian. Jika seseorang mempunyai tahap penghayatan yang tinggi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka imannya juga akan tinggi. Sepanjang melakukan projek ini, saya sedar bahawa tahap penghayatan saya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah lemah. Saya juga banyak belajar mengenai bagaimana kita boleh meningkatkan tahap penghayatan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, saya berharap agar semua umat Islam, termasuklah diri saya sendiri dan semua pelajar UNICEF agar sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap penghayatan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah kerana Al-Quran dan As-Sunnah merupakan panduan hidup kita. Dengan semua tugasan yang diberikan, saya dapat simpulkan bahawa tugasan ini betul-betul mengajar saya dari pada aspek pembelajaran sepanjang hayat abad ke-21. Dengan menggunakan teknologi kini, saya dapat menjalankan tugasan yang diberikan. Saya juga berharap supaya saya dapat meluaskan lagi ilmu dalam setiap tugasan. Akhir kata, saya berharap saya dapat lakukan dalam menyiapkan tugasan kemahiran Al-Quran ini supaya dapat menjadikan refleksi diri dan pengalaman yang saya tak dapat lupakan. Di sini sahaja saya dapat menceritakan serba sedikit tentang refleksi diri mengenai pembelajaran kemahiran Al-Quran. InsyaAllah, semoga kita bertemu lagi. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah berupaya memelihara dan memancarkan nilai-nilai asas sebuah masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, pendidikan tersebut juga boleh menjadikan punca kekeliruan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah juga dapat membantu perkembangan asasiat dan menyumai serta mengekalkan jati diri seseorang individu. Skop pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan mencerminkan sikap dan kecenderungan yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Demikian juga, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan elemen terpenting dalam proses tumbuh-besar dan kematangan seseorang yang dapat melahirkan generasi yang berguna dan berakhlak mulia. Dalam usaha untuk merealisasikan acuan tersebut, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sangat penting untuk diaplikasikan bagi memantapkan sebuah nilai dalam setiap diri individu. Hello, selamat sejahtera semua. Nama saya Gana Perziata Krishnan. Nombor matrik saya 4803001801. Kumpulan kami membuat projek tentang penghayatan pelajar UNICEF terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui amal membaca dan memahami dan mengamalkan isi kandungan dalam Allah itu, ia berupaya menjadi inspirasi dan pembangkit semangat bagi pelajar-pelajar UNICEF untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Penghayatan terhadap mesej yang terkandung dalam Al-Quran juga dapat menyuntik motivasi diri agar lebih maju dan berjaya dalam kehidupan. Allah SWT menjanjikan keganjaran pahala yang begitu banyak kepada golongan yang membaca Al-Quran sebagai rutin harian mereka. Bagaimana ukuran banyaknya pahala? Sebenarnya pahala membaca Al-Quran itu bukan hanya dikira berdasarkan keseluruhan ayat atau surah, tetapi setiap huruf itu diberikan ganjaran dengan 10 pahala. Terima kasih.
Setakat ini sahaja perbincangan kami dalam video ini. Kami berharap agar perbincangan kami dapat memberikan manfaat kepada semua orang. Sekian, terima kasih.